Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Daisy Natasha binti Johani, merupakan pelajar semester 6 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi hari ini saya akan membincangkan mengenai kritikan sastra terjemahan daripada novel Twilight. Penulis asal novel Twilight ini ialah Stephenie Meyer yang merupakan seorang penerbit filem dan penulis novel yang terkenal di Amerika Syarikat. Beliau telah menjual sebanyak 100 juta salinan novel Twilight ini, dan novel ini juga telah diterjemahkan kepada 37 bahasa yang berlainan. Stephenie Meyer ni juga dia merupakan pengarang novel yang terlaris di Amerika Syarikat pada tahun 2007 dan 2008. Jadi untuk makluman semua, novel Twilight ini merupakan novel yang bersiri dan mempunyai 5 siri. Yang pertama ialah Twilight, New Moon, Ellipse, Breaking Down Part 1, Breaking Down Part 2. Penterjemahan novel yang saya pilih ialah olahan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Danish Faisal yang merupakan salah seorang blogger. Dia mengolah dan menterjemah novel-novel bukan setakat Twilight, tetapi dia terjemah juga novel-novel lain. Untuk permulaan, saya akan menceritakan mengenai plot yang pertama, iaitu di mana Bella Swan perlu berpindah daripada Phoenix, Arizona ke Fox, Washington untuk tinggal bersama ayahnya iaitu Charlie, merupakan salah seorang anggota polis di Fox. Ibu Bella iaitu Renee telah berkahwin baru bersama Phil yang merupakan salah seorang pemain baseball liga kecil. Bella ni seorang anak remaja yang mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Dia seorang gadis yang pemalu dan tidak berminat untuk berkenal dengan lelaki-lelaki yang selalu melihatnya. Komplikasi yang terjadi dalam novel ini dilihat apabila Bella duduk di sebelah Edward Cullen di kelas biologi pada hari pertamanya di sekolah. Dia seperti telah menyebabkan Edward Cullen ni hilang selama beberapa hari, dan dia juga membuatkan Bella asyik tertanya-tanya apa salah dia yang menyebabkan Edward Cullen tu lari dan tak masuk ke kelas, tak pergi ke sekolah. Namun bila Edward Cullen ni kembali ke sekolah, datang ke sekolah macam biasa, dia menyebabkan Bella rasa senang, lega hati sebab dia dah kembali ke sekolah. Dan selepas itu mereka berdua berkenal antara satu dengan yang lain, dan ia menyebabkan Bella tambah lagi tanda tanya pada diri apabila Bella dia ni hampir kena langgar dengan Van Taylor, iaitu salah seorang kawan dia, di tempat parking sekolah. Namun Edward menyelamatkan dia dengan sebelah tangan sahaja, sampaikan van tu kemek hanya disebabkan tangan Edward. Novel ini terdapat klimaks di mana Bella mengganggu Edward dengan persoalan-persoalan mengenai bagaimana dia menyelamatkan nyawa Bella, dan lebih terganggu apabila Bella mendengar bahawa Edward dan keluarganya iaitu Cullen merupakan vampire yang meminum darah haiwan. Bella diberitahu oleh salah seorang legenda yang diceritakan oleh seorang rakannya iaitu Jacob Black yang ditemui semasa berkemah di La Push. Sepanjang Bella mempunyai tanda tanya dalam kepala, asyik terfikir mengenai vampire tu, dia sering diganggu dengan mimpi-mimpi buruk berulang kali. Dia asyik terbayangkan vampire bagai. Jadi Bella ni ambil keputusan untuk meneliti secara lebih dalam mengenai vampire dengan mencari bahan-bahan berkaitan di internet. Dan apa yang membuatkan dia rasa macam kecewa bila dia bandingkan ciri-ciri vampire dalam mitos yang dicari tu dengan perbandingan dengan Cullen, dia nampak banyak persamaan. Jadi dia yakin bahawa Edward ni merupakan vampire. Jadi seterusnya dia pergi ke Port Angeles iaitu Bella untuk mencari bahan buku untuk membaca. Namun waktu pulang daripada membeli buku, dia telah diserang oleh lelaki-lelaki yang tidak dikenali sewaktu di pekan itu, dan dia telah diselamatkan oleh Edward sekali lagi. Dan seterusnya Edward membawa Bella untuk pergi ke makan dan dia menghantar pulang. Dan sewaktu perjalanan pulang, Edward menceritakan hal sebenar berkenaan dengan dirinya, dan dia explain kepada Bella yang dia telah berusaha untuk menjauhkan diri. Bahagian peleraian dalam konflik ni ialah apabila hubungan yang dibina iaitu Edward dengan Bella terjejas apabila
Bella ikut keluarga Cullen ni bermain baseball di tengah hutan yang luas. Mereka mendapat kunjungan daripada Lauren, James dan Victoria yang merupakan vampire yang suka berburu, tak kira manusia ataupun haiwan. Kalau macam keluarga Cullen ni dia lebih spesifik kepada haiwan, tetapi 3 vampire ni dia haiwan boleh, manusia pun boleh. Dan salah satu vampire ni iaitu James, dia telah tertarik dengan hubungan Cullen dengan manusia yang menyebabkan James ingin memburu Bella untuk menjadi santapannya. Jadi keluarga Cullen ni dia mengambil salah satu inisiatif iaitu untuk memisahkan Bella dengan Edward. Mereka telah hantar Bella ke Phoenix iaitu tempat asal Bella, dan dia bersembunyi di salah sebuah hotel di sana. Dan sewaktu di Phoenix, Bella telah dijaga rapi oleh Alice dan Jasper. Namun, James telah mengambil tindakan untuk mengugut ibu Bella iaitu Renee. Akhirnya, Bella menyerahkan diri tanpa pengetahuan Alice dan Jasper dan menyebabkan James menyerang Bella sepantas yang boleh. Namun, sebelum James dapat membunuh Bella, Edward Cullen telah membalas serangan terlebih dahulu bersama keluarganya. Mereka juga telah memusnahkan James dengan membakar badan James. Namun, Bella ni telah digigit oleh James dan menyebabkan terdapat racun yang meresap dalam badan Bella. Edward dengan segeranya dia menghisap segala racun dalam badan Bella dan menyebabkan Bella ni dimasukkan ke dalam hospital dan dirawat kerana terlampau banyak darah yang hilang. Jadi setelah Bella sedar dari koma, akhirnya mereka berdua pergi ke prom. Dapat beberapa tema dan persoalan yang terdapat dalam novel ni iaitu perasaan cinta, perubahan dalam kehidupan, sikap kemanusiaan, kekeluargaan. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan karakter-karakter yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama ialah Isabella Swan. Isabella atau dia lebih dikenali sebagai Bella merupakan seorang gadis berusia 17 tahun. Dia berpindah dari Phoenix, Arizona ke Fox, Washington untuk tinggal bersama ayahnya iaitu Charlie yang merupakan salah seorang anggota polis yang sedang menyiasat mengenai pembunuhan di sekitar Fox. Ibunya berpindah ke Florida bersama suami barunya. Bella mempunyai kepribadian yang baik dan lebih matang daripada kebanyakan gadis yang seusianya. Watak yang kedua ialah Edward Cullen. Dia merupakan vampire yang berusia 104 tahun yang telah dihidupkan semula oleh Carlisle Cullen. Edward ni merupakan salah satu mangsa influenza di Sepanyol pada tahun 1918 dan dia merupakan salah satu anak angkat Carlisle selepas perubahannya menjadi vampire. Edward ni mempunyai kelebihan dalam membaca fikiran orang sekelilingnya. Baiklah, seterusnya ialah Jacob Black. Jacob Black ni merupakan anak kepada Billy yang merupakan kawan Charlie iaitu ayah Bella. Dia merupakan kacukan India dan tinggal di La Push yang tidak jauh daripada Fox. Okey, seterusnya ialah Charlie dan Renee. Dia merupakan ibu bapa kandung Bella dan perkahwinan mereka ni dia tidak kekal lama. Seterusnya ialah Carlisle Cullen. Dia merupakan seorang anak pendeta atau penulis Anglikan. Dia dilahirkan pada tahun 1640 di London sewaktu pergolakan agama dan politik. Okey, Carlisle ni dia menemukan kehidupan baru sebagai vampire sekitar 2 abad dan dapat menyempurnakan kemahuannya dalam menahan nafsu darah manusia yang disebabkan oleh aroma darah manusia sendiri. Seterusnya ialah Emmett. Dia merupakan salah satu adik-beradik Edward dan Edward ni dikatakan sebagai abang dan beranggapan bahawa Edward tidak mempunyai jarak jauh terhadap umur lah. Kira dia dalam 19 tahun macam tu. Dia mempunyai badan yang besar, sasa dan merupakan salah satu vampire yang terkuat antara keluarga Cullen. Okay, seterusnya ialah Alice Cullen. Alice ni merupakan adik angkat kepada Edward Cullen dan dia merupakan salah satu vampire yang paling menyokong hubungan Edward dengan Bella. Hal ini sebab dia tahu bahawa Edward ni selama ni dia kesunyian dan dia dapat melihat perubahan secara mendalam apabila Edward ni dapat berjumpa dengan Bella. Dan Alice ni mempunyai satu kelebihan yang tidak ada pada Cullen lain, iaitu dia dapat mengetahui apa yang bakal terjadi. Baik, seterusnya ialah Jasper.
Jasper ni dia dalam Twilight ni dia menjadi sebuah pasangan kepada Alice. Antara latar tempat yang terdapat dalam novel Twilight ini ialah di Fox. Okay, dalam novel ni kebanyakan tempatnya ialah di Fox dan sekitarnya. Menurut Bella, Fox ni mempunyai kawasan yang hujan yang tinggi dan dia merupakan kawasan yang suram dan kelabu. Seterusnya latar tempat yang kedua ialah Phoenix. Phoenix ni dikatakan sebagai kawasan yang mempunyai suhu panas. Seterusnya latar tempat yang ketiga ialah hutan. Kalau kita perhatikan dekat dalam novel ni, dia ada menceritakan bahawa rumah keluarga Cullen ni terletak di hutan, di dalam hutan, dan dia jauh daripada dunia manusia. Dapat beberapa gaya bahasa dan bahasa yang digunakan untuk menceritakan berdasarkan novel ni ialah bahasa yang sangat-sangat mudah untuk difahami, sebab dia ni juga ditulis dari perspektif seorang gadis remaja yang mempunyai situasi yang agak sukar dalam kehidupan, dan dia menggunakan bahasa harian seorang pelajar sekolah menengah. Jadi dia agak senang untuk kita faham. Bila kita baca tu, kita mudah untuk faham apa yang dia cuba sampaikan. Okay, simbol gaya bahasa yang terdapat dalam novel ni iaitu yang pertama, simbol haiwan. Okay, Edward ni, dia menyamakan dirinya sebagai seekor singa dalam keluarga Cullen. Dan dia mengatakan bahawa Bella ni merupakan anak biri-biri bagi mereka. Walaupun banyak singa yang teragak-agak untuk makan anak biri-biri untuk makanan mereka, tapi apa yang akan terjadi kalau salah satu singa daripada mereka tu suka kepada anak biri-biri tersebut? Dan ia menunjukkan haiwan ini untuk memberitahu Bella jika dalam kehidupan bukan manusia, Bella ni sebenarnya pemangsa bagi Edward. Simbol yang terakhir yang boleh saya terangkan dalam novel ni ialah simbol baseball. Okay, baseball ni merupakan simbolik kepada rata-rata orang Amerika yang ditunjukkan dalam Twilight. Charlie dan Billy ni dia suka tengok perlawanan baseball. Manakala keluarga Cullen juga dia main baseball, dan dia menunjukkan mereka merupakan keluarga Amerika yang seperti manusia lain. Dia juga main permainan yang menjadi simbolik kepada orang Amerika. Dia akan menerangkan mengenai pendekatan moral yang terdapat dalam keseluruhan novel terjemahan ini. Pendekatan moral yang pertama ialah moral berdikari. Kalau kita baca, Bella ni dia pergi ke sekolah sendiri pada waktu hari yang pertama. Dia secara tidak langsungnya dia berdikari sendiri untuk masuk ke sekolah baru. Moral yang seterusnya ialah keadilan. Setiap orang kalau boleh dia nak keadilan dalam kehidupan dia. Sama juga macam Bella, dia nakkan keadilan mengenai sikap Edward. Dia nak tahu apa punca Edward ni tak datang sekolah lepas jumpa dia. Dia nak tahu kenapa Edward selamatkan dia daripada kena langgar dengan truk. Nilai pendekatan moral seterusnya ialah keberanian. Setiap orang perlu ada keberanian. Sama juga macam dalam novel ni, dia menunjukkan Bella ni seorang yang sangat berani. Okay, macam mana kita boleh nampak Bella ni berani? Sebab dia ni berani untuk kenal keluarga Edward. Dia berani untuk jumpa keluarga Edward di rumah Cullen. Seterusnya ialah pendekatan moral yang kerjasama, iaitu kita boleh lihat dalam novel sewaktu Alice dengan Jasper dia membawa Bella ke Phoenix, tempat asal Bella, duduk di sebuah hotel, manakala keluarga Cullen yang lain seperti Rose dia memakai baju Bella, dan dia untuk mengaburi pihak pemburu. Secara keseluruhannya, novel yang telah diterjemah ni dia tidak mempunyai banyak perbezaan jalan kerjanya. Tapi kalau pada yang pernah lihat filem Twilight, dia akan melihat beberapa perbezaan dari segi jalan cerita dan plot. Tapi kritikan berdasarkan pendekatan moral yang berasaskan daripada teori sastra barat itu yang saya guna, iaitu pendekatan moral, dia dilihat dalam penterjemahan novel ini.
Dalam masa yang sama, ia membantu mereka yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris untuk memahami novel asal yang ditulis oleh Stephenie Meyer ini. Jadi saya juga ada sertakan link untuk blog mengenai terjemahan Twilight ini supaya untuk memudahkan sesiapa yang mahu mencari novel dalam bahasa yang mudah difahami. Okay, sekian saja kritikan saya mengenai novel terjemahan bahasa Indonesia ini. Sekian, terima kasih.